السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرع لعباده الحج إلى بيته الحرام. أحمده سبحانه وأشكره وأثني عليه الخير كله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya, kerana tidak ada jalan, tidak ada cara yang boleh menyelamatkan kita daripada azab, menyelamatkan kita daripada api neraka, kecuali dengan jalan takwa kepada Allah Azza wa Jalla, iaitulah kita beriman dan berpercaya dengan semua rukun-rukunnya, kita melakukan rukun-rukun Islam yang 5 dengan sepenuhnya. Di antara rukun Islam yang Allah Subhanahu wa taala yang maha kasih sayang mewajibkan ke atas hamba-Nya hanya sekali seumur hidup, iaitulah ibadat haji ke rumahnya Al-Baitul Haram. Inna safar ila baitillahil haram, bermusafir ke Baitullahil Haram menjadi agenda dan cita-cita kita semua. Kerinduan orang-orang yang mengenali Kaabah menjadi suatu asyik orang-orang yang sentiasa berada di hadapan rumah Allah Azza wa Jalla. Perhimpunan haji menjadi perhimpunan besar umat Islam setiap tahun. Tetapi takdir Allah mengatasi segala-galanya. Pada tahun ini 1441, kalau mengikut angka yang disebut oleh para ulama, mengatakan bahawa haji pernah 40 kali tergendala. Ada disebabkan oleh masalah penyakit wabak, disebabkan oleh masalah gangguan daripada pengikut-pengikut ajaran sesat Syiah yang disebut dengan nama Qaramitah, ataupun kerana faktor-faktor ekonomi. Maka pada tahun ini 41, kalau mengikut angka itu 40, bermakna kita ni yang ke-41 adalah disebabkan oleh satu virus dikenali dengan nama Corona. Corona datang, kita berada di sini pada hari ini. Yang menjadi kebiasaan, biasanya hari ini sudah hari yang ketiga dari bulan Zulhijjah. Biasanya jemaah haji sudah berkumpul di tanah haram Mekah dengan persiapan kita untuk berangkat ke bumi Arafah. Tetapi itulah ketentuan Allah, liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Allah Ta'ala akan lakukan apa yang Dia nak. Namun begitu, al-ashwaq wal hanin ila baitillahil haram, kerinduan kita dan semangat kita, perasaan kita untuk berada di bumi haram, bumi Mekah, masih ada ruang untuk kita para jemaah sekalian, untuk kita meraih beberapa ibadat yang mendapat pahala haji. Pahala haji tapi tidak dapat haji. Namun begitu, kata orang jabrul khatir, untuk nak menutup perasaan kerinduan kita, marilah kita ambil beberapa perkara yang disebut oleh para ulama Islam berdasarkan hadis-hadis yang marfu' daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga daripada atharus sahabah, hadis mauquf
dan juga daripada penelitian para ulama Islam yang membuat analisa kepada apa yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala dengan jelas menyebut dalam Al-Quran, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi 'alan nas, Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan ke atas manusia hajjul bait, mengerjakan haji ke Baitullahil Haram, man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu sampai ke sana. Tapi oleh kerana kita tak mampu, disebabkan oleh beberapa halangan, khususnya bagi jemaah haji yang terpilih pada tahun ini tapi tertangguh pemergiannya, kita mengatakan kita sabar, kita meletakkan keazaman yang besar. Apabila jalan dibuka, kita akan ke sana. Maka yang pertama sekali, para ulama telah menggariskan kepada kita untuk kita mendapat pahala-pahala begini, iaitulah meletakkan keazaman dan niat yang jitu untuk kita sampai ke Baitullahil Haram untuk mengerjakan ibadat haji. Ada sahabat-sahabat kita tak faham. Dia kata, Ustaz, saya dah ada duit dalam tabung haji banyak. Bila ana tanya dia, tuan dah mendaftar ke naik haji? Dia kata, tak lagi. Kita kata, bermakna tuan tidak mendaftar untuk naik haji. Berbeza. Kita kena panggil pegawai-pegawai tabung haji masuk kampung bandar, walaupun dalam TV, dalam surat khabar tulis, tapi mungkin kita tak perasan. Dan mungkin pihak majlis kena keluar satu khutbah, kempen mendaftar naik haji. Iaitu, siapa yang ada duit 1 juta dalam tabung haji contohnya, tapi dia tak daftar naik haji, bermakna itu hanya simpanan. Yang kita naknya, kita pergi ke pejabat tabung haji, sekurang-kurang ada dalam bank, dalam akaun kita RM1,300. Kalau semua keluarga kita, family daripada anak kita yang baru lahir hari ini ada 1,300, kita bawa semua family, kita pergi daftar untuk naik haji. Barulah tabung haji akan beri kota agakkan. Orang yang daftar tahun ni 2020, mungkin dia akan dapat pergi haji pada tahun 2100. Waktu anak daftar, anak bongsu saya dulu, kira-kira umur dia 80, 70 tahun lebih baru dapat kota haji. Itu atas kertas. Tapi mengikut dalam realiti kenyataannya, bila sampai 5 tahun pendaftaran, tuan-tuan dan puan-puan boleh merayu dengan tabung haji untuk kita pergi haji pada tahun yang tersebut dengan alasan-alasan mungkin faktor umur, mungkin kesihatan dan sebagainya. Maka saya nasihatkan kepada semua kita yang belum pergi haji, yang sudah ada keuangan cukup 1,300, pergi ke pejabat tabung haji, daftar naik haji, supaya kita terlepas tanggungjawab. Kalau kita mati sehari dua ni, apabila malaikat tanya, ini rumah siapa, ini harta siapa, ini kereta siapa, kita kata kita punya. Tiba-tiba bila sampai bak haji, kenapa kamu tak pergi haji, kita nak jawab apa? Tapi kalau kita sudah ada rekod daftar naik haji, insya-Allah kita sudah ada keazaman untuk naik haji, cuma menunggu masa dijemput untuk sampai giliran kita ke menjadi tetamu Allah Azza wa Jalla. Dalam sebuah hadis yang diriwayat oleh Abi Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamad dunya li arba'ati nafar. Dunia ini untuk 4 orang. Abdun razaqahullahu malan wa ilma. Seorang hamba ini Allah Ta'ala beri kepada dia rezeki, harta dan ilmu. Maka dia menggunakan, dia takut pada Allah Azza wa Jalla, dia menggunakan hartanya pada jalan yang baik, dia beramal dengan ilmunya, dia menghubungi silaturrahim, dia telah menunaikan hak-hak Allah Ta'ala dengan zakatnya, dengan semuanya, fahuwa min afdalil manazil, itulah peringkat yang tinggi, ada harta, ada ilmu. Yang kedua, abdun razaqahullahu mal ilman walam yarzuqhu malan. Orang seorang ni dia ada ilmu tentang kewajipan dia, wajib solat, wajib haji, wajib zakat, tetapi ma'indahu mal, tapi dia tidak ada harta. Dia nak sedekah pun tak boleh, nak sedekah apa dengan orang, dia sendiri pun tak cukup makan. Contohnya, fahuwa sadiqun niyyati,
dan dia telah meletakkan niat yang jitu, sekiranya aku ada harta, aku akan infak. Kalau aku ada duit, aku akan pergi haji. Aku akan keluarkan zakat. Apa jadi? Yaqul laula anna li malan la amiltu bi amali fulan. Kalau aku ada harta, aku buat seperti orang tu. Orang kaya-kaya yang infak, yang derma, yang pergi haji, yang pergi umrah. Fahuwa bi niyyatihi fa ajruhuma sawa. Maka dengan niat dia yang betul, pahalanya sama. Pahala. Tapi tidaklah seperti orang yang pergi. Kata Syekh Ibn Rajab, makna fahuma fil ajri sawa ay fi istiwaihima fi asli ajril amal. Maknanya pahala amalan tu dua-dua dapat. Bisadiqin niyyati, dengan niat yang jitu, niat yang benar. Tetapi tidaklah sama seperti orang yang betul-betul mengembara pergi ke Mekah, pergi haji. Namun begitu, kata orang, daripada tak ada baik kita dapat pahala haji. Alhamdulillah. Itu dalam Jami' al-Ulum wal Hikam, kata di sahibu Tuhfatil Ahwazi, pahala orang yang telah mengikat keazaman, kalau dia ada harta, dia akan lakukan seperti orang yang baik ini. Kita pun kalau aku dapat pergi haji, aku akan pergi. Fayakuna bimanzilatin wahidah fil akhirah. Dua-dua orang ini akan duduk dalam tampuk yang sama di akhirat. Ada dua lagi kumpulan, saya potong hadis ini kerana panjang, rawahu Tirmizi, kerana khutbah kita ni sangat pendek. Yang kedua, tanda tuan-tuan. Yang pertama, kita nak meraih pahala haji ini apa dia? Iaitulah biniyatin sadiqah, dengan niat kita yang benar. Aku memang nak pergi haji. Duit banyak. Daftar tabung haji tak lagi. Kita kata lah, itu niat belum sadiqah. Sebab tuan tidak ada azam, tidak melalui lorong-lorong SOP. Orang nak pergi haji mengikut jalan yang benar. Buka yang pejabat tabung haji, berangkat dengan keluarga semua, pergi daftar naik haji. Yang kedua, zikrullahi subhanahu wa ta'ala. Kita berzikir setiap kali solat fardu. Zikir apa tu? Yang kita baca selalu. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Kemudian diikuti dengan la ilaha illallah wa la syarikalah sampai kesudahnya. Satu hari, hadis ini dalam Bukhari. Ja'a al-fuqara, datang orang-orang fakir. Ada kata fakir di kalangan muhajirin, ada kata orang fakir datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengadu. Dia kata, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil minal amwal wad darajat. Dia kata, ya Rasulullah, orang-orang kaya telah meraih semua pahala-pahala dia. Kan dia solat macam kita solat juga, dia puasa macam kita puasa, tapi dia sedekah, kita tak ada sedekah. Itu satu pengaduan. Dalam hadis Abu Darda, dia kata, yahujuna wala yahuj wala nahuj, yahujuna wala nahuj. Dia pergi haji, kita tak pergi haji. Ini poin kita nak di sini. Ila akhiri, sehingga ke akhir luahan perasaan para sahabat. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi beritahu, para sahabat yang datang mengadu, merintih, meluah perasaan ini. Nabi kata, ala uhaddithukum, nak ke tidak kamu semua kalau aku ceritakan kepada kamu, kalau kamu buat amalan ini, kamu mengatasi orang-orang yang lain yang telah kamu sebut tadi. Oh, gembira para sahabat ni, nak, kenapa tak nak? Maka Nabi kita ajar tasbih 33 kali, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, setiap kali lepas salat. Maka di sini di masjid kita ni kita dah ajar, insya-Allah. Saya dan juga imam-imam lain tak akan tinggal, walaupun kita lorak setara mana pun, kita jangan tinggal 33 ini supaya pahala ini tidak hilang. Ada setengah masjid imam ikut suka dia, ya. Lepas solat dia baca apa-apa wirid, kemudian tak sampai ke sini. Kita kata rugi. Karena itu saya keluar kad zikir lepas solat itu supaya tuan-tuan mengambil panduan yang besar, iaitulah supaya kita tidak kerugian pahala. Ini ada setengah orang solat, tapi lepas solat bangun pergi, rugi. Solat berjamaah duduk sekejap, baca beberapa zikir yang telah kita ajarkan. Tak lama lepas pada tu, orang-orang kaya apa dengar, membaca apa tu? Dia pun cerita, orang kaya baca juga. Tak lama mereka pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Orang kaya baca juga zikir ni. Nabi kata nak buat apa macam-macam. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah kelebihan Allah Taala beri. Tapi sekurang-kurangnya kamu dengan mereka sawa dari sudut mengambil pahala. Lepas solat kita baca zikir. Yang ketiga, at-tatahhur fil bait. Kita bersuci di rumah kita. Mana kita nak mari masjid, kita ambil wuduk siap-siap. Pakai baju comel-comel. Siwak, gosok gigi molek-molek. Turun daripada rumah dengan niat nak pergi masjid. Sambil-sambil berjalan kita baca doa yang maksur. Doa pergi masjid. Jangan duk main tengah jalan bui sebatang dulu nak sampai ke masjid. Ini manusia rugi besar. Dalam hadis Abi Umamah katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja min baitihi mutatahhiran." Siapa dia keluar daripada rumahnya dengan bersuci, sudah berwuduk. Kalau hari Jumaat ni sudah mandi lagi dan berwuduk siap-siap. Bukan soal kita nak jima air masjid lah. Saya nak bagi tuan-tuan meraih pahala besar ini. Keluar ila salatin maktubatin, pergi ke masjid menunaikan solat fardu. Fa ajruhu ka ajril hajjil muhrim, maka pahala dia seperti haji orang yang pakai ihram. Masya-Allah tabarakallah. Kata di ulama hadis, makna pahala dia seperti haji yang pakai ihram itu ada 3 tafsir. Tafsir yang pertama, ai kamilu ajrihi, dia meraih pahala orang yang pergi haji. Masya Allah tabarakallah. Yang kedua, ai ka ajril hajil muhrim, dia meraih seperti pahala orang pergi haji. Orang pergi haji, setiap langkah dia, setiap dia punya melangkah, dia letak langkah, semuanya berpahala. Sampai ke Mekah, kamu juga keluar daripada rumah nak pergi masjid juga berpahala seperti itu. Tafsir yang ketiga, iaitulah pahala seperti orang pergi haji. Maksudnya orang pergi haji daripada rumah dia pergi Mekah, Arafah, Mina, Madinah, balik, semuanya pahala haji. Kamu juga demikian. Mana kita keluar daripada rumah kita berjalan ke masjid, sudah solat kita balik semula ke rumah, package pahalanya full. Tetapi yang dikehendaki di sini, yang pertama itu iaitulah kamilu ajril hajj, orang yang datang dengan cukup syarat-syarat, cara-cara adab kita ke masjid ini, dia mendapat pahala haji. Masya Allah tabarakallah. Hadal hadis rawahu Abu Daud. Kata Imam Nawawi dalam khulasa, isnaduhu hasan. Mana sanad dia baik, alhamdulillah, ataupun sahih. Yang keempat, al-khuruju ilal masjid, kita keluar ke masjid untuk belajar ataupun untuk mengajar. Kita dua ya. Ada orang mari masjid jadi guru nak mengajar, ataupun kita pergi nak belajar. Jangan jadi kumpulan yang ketiga. Tuan-tuan fikir kumpulan yang ketiga tu bagaimana? Rawa al-hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghada ilal masjid, siapa dia keluar pergi ke masjid, la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu. Tujuan kita pergi masjid ni, yang pertama kalau waktu solat kita nak solat. Kalau bukan waktu solat, contohnya waktu kuliah duha, kita pergi kerana nak belajar, nak mengajar, aw yata'allam, nak belajar, kana lahu ka ajri hajj tamman hajjatuhu. Masya-Allah. Maka baginya pahala haji yang sempurna pahalanya itu. Rawahu Tabarani fil Mu'jamil Kabir, dan hadis ini mengatakan isnaduhu la ba'sa bihi. Ada yang penilai hadis mengatakan hasan sahih. Yang kelima, iaitulah solat subuh berjamaah. Kita datang solat subuh berjamaah, kemudian selepas solat jangan lari, tunggu situ, baca zikir pagi-pagi. Kalau ada orang kuliah subuh tafsir macam masjid kita ni, kita dengar. Kita tunggu sampai naik matahari, hatta tatlu' asy-syams, sehingga matahari naik. Dalam kalender kita tulis syuruk, selepas waktu syuruk dalam 15 minit. Manakala syuruk jam 7, kita tunggu sehingga 7.15. Summa shalla rak'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat.
Tuan-tuan boleh pilih nak solat, ada orang kata solat isyraq, ada kata solat duha. Terpulang, saya dah hurai panjang tajuk ni. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin, maka ditulis baginya dia akan dapat pahala haji dan umrah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita ulang 3 kali, haji umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Hadzal hadis rawahu Tirmizi wa hasanahu fi sahih al-sunan. Itulah di antara 5 yang saya nak sebut kepada para jemaah daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada lagi beberapa senarai pendek yang disebut oleh para ulama, saya sebut ringkas di sini. Yang pertamanya, yang keenam, solat isya dan subuh berjamaah. Ada ulama mengatakan ta'dilu hajatan, juga seperti pahala dapat haji. Yang ketujuh, syuhudul Jumaah, menghadiri solat Jumaat awal. Jangan saya duduk atas mimbar baru masuk, lah. Itu malaikat sudah tutup buku. Mari awal. Saya kempen rayu kepada para jemaah, mari awal masjid pada minggu-minggu akan datang. Walaupun kita tak kunci dah pagar, tapi biarlah kita ada SOP seperti yang telah digariskan oleh syarak. Maka datang haji awal solat Jumaat itu, ya ta'dilu hajjatan tatawwu', seperti mendapat pahala haji sunat. Allahu akbar. Kata siapa ni? Kata di Sa'id Ibn Musayyib. Yang ke-8, kita pergi solat hari raya. Salatul Id, Idul Fitri, Idul Adha, nanti ada juga pahalanya seperti haji. Yang ke-9, berjalan menunaikan hajat orang-orang Islam yang perlu kita tunaikan. Kata Hasan Basri, ini juga ada riwayat yang menyebutkan pahala seperti haji. Yang ke-10, menunaikan tanggungjawab yang wajib. Pada musim ini dapat besar juga pahala kita. Yang ke-11, jauhkan diri daripada perkara-perkara yang haram. Kita tinggal kerana Allah, maka orang itu juga boleh pahala haji. Cuma 1, 2 sampai 5 tadi ada dalilnya. Yang ini disebut oleh para ulama Islam. Yang terakhir, kata di Imam Al-Hasanul Basri, ta'ashal asya ma'a ummika. Siapa yang masih ada mak, dia pergi rumah mak dia, makan malam bersama dengan ibu untuk mengembirakan hati mak. Kata Hasan Basri, ahabbu ilayya min hajjatin tatawwan. Lebih aku suka daripada kamu pergi ke Mekah untuk menunaikan haji sunat. Masya Allah, tabarakallah. Berapa banyak pahala-pahala yang kita dapat para jemaah sekalian. Inilah yang boleh kita senaraikan secara pendek. Sebagaimana risalah yang telah saya keluarkan, di antaranya 10 kelebihan 10 awal Zulhijjah ini, iaitulah kita masih berada di awal Zulhijjah. Maka banyak pahala-pahala yang kita boleh raihkan di sini. Di antaranya banyak melakukan solat sunat, solat berjamaah di masjid, baca Quran, berzikir, sedekah, berpuasa pada hari Khamis, hari Isnin khasnya. Kemudian jangan lupa yang besarnya kita berpuasa pada hari Arafah. Bila hari Arafah? 9 Zulhijjah. Bagi kita di Malaysia untuk tahun ni jatuhnya pada hari Khamis ini. Comel. Hari Khamis 9 Zulhijjah. Saya harap tidak ada siapa di kalangan kita yang uzur untuk berpuasa pada hari itu. Karena Nabi sallallahu telah bersabda, berpuasa 1 hari pada hari Arafah, aku mengharapkan Allah Ta'ala beri pahala 2 tahun. Puasa 14 jam tak makan, kita boleh pahala 2 tahun pengampunan dosa. Tuan-tuan pilihlah, nak jadi manusia yang bahagia ataupun manusia yang kerugian besar pahala yang dijanjikan, yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita rasa tak nak puasa pada hari lain tapi hari Arafah, tolonglah berpuasa supaya tuan-tuan akan bergembira di akhirat nanti insya-Allah. Dan jangan lupa pada hari raya nanti satu ibadat besar yang disyariatkan, nama dia ibadat kurban. Saya dah keluar risalah ini, tuan-tuan boleh ambil baca. Fadilat kurban dan adat-adatnya ana tak baca di sini. Cuma saya kempen supaya para jemaah berkurban setahun sekali. 400, 500, 600, 700 harga dia, tapi untuk setahun tempoh. Kita boleh sembelih seekor ataupun satu bahagian untuk kita dan ahli rumah kita. Seekor, satu bahagian boleh. Jadi para jemaah sekalian, ambillah bahagian. Jangan kita ketinggalan zaman. Kita ketinggalan dalam bab dunia tak apa, tapi kita jangan ketinggalan dalam bab akhirat.
karena kita akan menyesal yang tak sudah-sudah di akhirat nanti, tuan-tuan sekalian. Saya akhiri perbincangan kita ini dengan luahan perasaan orang yang tak dapat pergi haji. Orang ni nak pergi haji, tak dapat pergi. Dia pergi duduk di tepi jalan, tengok orang duduk, rombongan bergerak pergi haji. Dia buat satu qasidah yang cukup menyentuh perasaan. Dia kata, ya rahilina ilal baitil atiq laqad sirtum jusuman wa sirna nahnu arwaha idh inna aqamna ala uzrin wa an qadarin wa man aqama ala uzrin kaman raha. Wahai orang yang berangkat ke Mekah, kamu telah berjalan dengan jiwa kamu, dengan tubuh kamu. Kami berjalan dengan roh dan jiwa kami, perasaan kami. Kami duduk di sini kerana uzur, tidak ada kemampuan untuk pergi haji, ataupun ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, tahu ni corona datang, maka siapa yang tak pergi kerana uzur, pahala dia seperti orang yang pergi haji, seperti yang telah kita sebut tadi. Seorang yang bernama Al-Bar'i Al-Yamani rahimahullah ta'ala, dalam perjalanan nak pergi haji, dia pergi dengan rombongan dekat nak sampai ke Madinah, 50 batu lagi dengan Madinah. Tiba-tiba dia sakit. Bila dia sakit, dia pun lahirkan satu qasidah. Ya rahilina ila minan biqiyadi hayyajtumu yawmar rahili fuadi sirtum wasara dalilukum ya wahsyati asyauqu aqlaqani wa sawtul hadi. Dia kata, hei orang yang berangkat menuju ke Mina, kamu telah menggerakkan meruntuhkan perasaan aku sebab dia sakit. Kamu telah berpergi betapa aku keseorangan di sini. Panjang risalah ni, kata di para pengkaji mengatakan setelah habis risalah dia pun mati di saat itu. Para jemaah sekalian, kata di para ulama, kalau kita mencari malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar 10 malam terakhir panjang. Tapi kalau kamu cari hari Arafah untuk kamu beribadat padanya, hari Arafah sudah dikenal pasti. Untuk tahun ini 9 Zulhijjah bersama dengan hari Khamis ini. Kalau ada lagi yang lalai, yang ghaflah, yang lupa, tuan-tuan menyesal di akhirat, jangan marah dengan saya. Maka itulah yang kita nasihat para jemaah sekalian, dengan niat yang baik, insya-Allah kita akan sampai kepada pahala yang dicita-citakan.